Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Sirad Said, pensyarah bagi kursus keusahawanan dalam pendidikan. Hari ini kami akan membentangkan ulasan dokumen pendidikan keusahawanan di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Muhammad Zuhairi Samsudin, saya sendiri, Muhammad Rizal, Aplin Oreza, dan Iza Atira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan pada bahagian pengenalan terlebih dahulu. Dalam pengenalan ini kami ada masukkan 4 definisi ataupun 4 konsep. Yang pertama adalah definisi usahawan, lepas tu keusahawanan, lepas tu set minda keusahawanan, dan yang terakhir adalah pendidikan keusahawanan. Pertama sekali kita masuk kepada definisi usahawan. Usahawan ialah seorang yang sanggup memikul tugas atau mencuba sesuatu. Dalam arti kata lain, usahawan ialah pengambil risiko. Usahawan juga merupakan pemangkin kepada perubahan ekonomi melalui objektif yang jelas, perancangan yang rapi, dan penilaian yang tepat dalam menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan. Seterusnya kita masuk kepada definisi keusahawanan. Keusahawanan ini merupakan cara pemikiran, sikap, norma, dan kelakuan yang dimiliki dan dipraktikkan oleh individu usahawan itu sendiri. Takrifan keusahawanan akan sentiasa berubah seiring dengan evolusi landscape perniagaan, terutama dari aspek proses, individu, dan entiti perniagaan. Seterusnya kita masuk pada set minda keusahawanan. Set minda keusahawanan ini bermaksud kepercayaan, pengetahuan, dan proses pemikiran yang mendorong tingkah laku ke arah keusahawanan. Seterusnya adalah pendidikan keusahawanan. Pendidikan keusahawanan ini kita akan jelaskan dua. Pertama sekali definisi pendidikan, lepas itu definisi keusahawanan. Pertama sekali definisi pendidikan adalah merujuk kepada suatu proses berterusan yang menjadikan seseorang itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan potensi diri dari aspek kecemerlangan akademik. Manakala keusahawanan merujuk kepada suatu proses iaitu usaha berperingkat dan berterusan yang melibatkan inovasi, idea, keuangan, dan pengalaman. Jadi pendidikan keusahawanan ini kita harus gabungkan kedua-dua konsep itu, iaitu pendidikan dengan keusahawanan. Oke, seterusnya kita masuk kepada konsep pendidikan keusahawanan. Oke, dasar keusahawanan negara di KN 2030 yaitu dokumen strategik jangka panjang yang dirangka untuk menetapkan hala tuju pembangunan keusahawanan negara dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan menjelang tahun 2030. Objektif utama yang telah ditetapkan bagi dasar ini antaranya ialah mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda pembangunan sosioekonomi negara Malaysia yang inklusif, seimbang, dan mapan. Membentuk masyarakat Malaysia yang berpemikiran dan berbudaya keusahawanan, meningkatkan bilangan usahawan negara yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global, dan kompetitif. Mempertingkatkan keupayaan perusahaan mikro, kecil, dan sederhana serta koperasi, menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. 6. Strategi telah dirangka bagi mencapai sasaran yang ditetapkan di bawah DKN. Pertama, membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat, mengoptimumkan sistem kawal selia dan capaian kepada pembiayaan keuangan, membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan berteraskan inovasi, memantapkan keupayaan dan prestasi perusahaan mikro, kecil, dan sederhana, mengantarabangsakan perusahaan bertumbuhan tinggi. Seterusnya, pelan tindakan keusahawanan PTK-IPT. PTK-IPT bertujuan untuk melahirkan graduan bercirikan keusahawanan dan usahawan siswazah yang kompetitif serta lestari. Terdapat 3 teras dalam PTK-IPT iaitu teras pertama ekosistem keusahawanan bersinergi, teras kedua kolaborasi berimpak tinggi, dan teras ketiga inovasi dan teknologi dalam keusahawanan. Teras pertama merujuk kepada kerjasama antara elemen keusahawanan seperti dunia akademik, pihak industri, wakil kerajaan, dan juga anggota komuniti yang saling berinteraksi dalam persekitaran keusahawanan. Untuk teras pertama ada 3 strategi iaitu memperkasa sistem sokongan pengajaran, pembelajaran, dan penyelidikan keusahawanan, menghasilkan pelajar yang mampu menjana peluang pekerjaan melalui bidang keusahawanan, dan meningkatkan bilangan pendidik dengan kepakaran keusahawanan.
Pada teras kedua pula, kolaborasi berimpak tinggi merujuk kepada kerjasama bersepadu dalam ekosistem keusahawanan di mana akan melibatkan pelbagai pihak yang strategik bagi menyokong graduan ataupun pelajar dalam memperoleh dana serta mengembangkan lagi perniagaan mereka. Untuk teras kedua ada dua strategi iaitu memupuk kerjasama melalui jaringan keusahawanan dan menambah baik pembiayaan permulaan untuk perniagaan pelajar. Pada teras ketiga, melalui pendekatan inovasi dan teknologi dalam keusahawanan, ia mampu membuatkan pelajar ataupun graduan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Pada teras ketiga ada dua strategi iaitu mendorong pelajar memanfaatkan inovasi dan teknologi serta menggalakkan penumbuhan syarikat pemula berteraskan inovasi dan teknologi. Setiap strategi tersebut disusun dengan rapi bagi menyokong matlamat pelan tindakan keusahawanan. Oke, seterusnya ialah Panduan Pendidikan Keusahawanan Bersepadu (EIE). EIE berfungsi sebagai garis panduan kepada institusi-institusi untuk menerapkan ilmu keusahawanan yang sempurna dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, Panduan Pendidikan Keusahawanan Bersepadu juga merangkumkan dan mencadangkan sebuah model holistik bagi memperhebat kurikulum dan program keusahawanan di IPT dengan menekankan kepentingan ahli fakulti, kurikulum, tabir urus, dan hubungan IPT Industry Agency. Matlamat pendidikan keusahawanan bersepadu pula ialah menambahkan bilangan pelajar usahawan, menambahkan bilangan usahawan graduate, dan menambahkan bilangan perniagaan syarikat terbitan atau perusahaan yang ditubuhkan oleh pelajar dan kajian case perniagaan. Untuk objektif pendidikan keusahawanan bersepadu, yang pertama membangunkan dan memperkukuh ekosistem keusahawanan inklusif. Yang kedua, memperkukuhkan kurikulum keusahawanan bersepadu dan menggunakan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, memperkukuh pendekatan pengajaran dan pembelajaran melalui pembelajaran berasaskan masalah dan pengalaman. Yang ketiga, memperkukuh kecekapan pemimpin dan pendidik akademik. Yang kelima, mempercepatkan pertumbuhan penyelidikan keusahawanan dan inovasi di IPT. Yang keenam, memperkukuh koperasi dan perusahaan sosial pelajar di pasaran. Dan yang terakhir ialah meningkatkan proyek kolaborasi IPT Industry Community. Seterusnya saya akan membentangkan konsep pendidikan keusahawanan dari aspek IMK yaitu elemen merentas kurikulum. Yang pertama adalah mengamalkan sikap keusahawanan. Terdapat 14 sikap keusahawanan, antaranya adalah berdaya tahan, berdaya kreativiti, dan inovasi, serta berkeupayaan memimpin. Penerapan sikap keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti dalam sesi PDP, ia akan membentuk budaya keusahawanan, seterusnya akan berupaya membantu murid mempunyai tingkah laku yang menentukan kejayaan ke arah keusahawanan di masa akan datang. Seterusnya adalah cara berpikir keusahawanan, di mana seseorang yang memiliki pemikiran keusahawanan, mereka berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Dan ini akan membantu mereka untuk berjaya dan tidak mudah berputus asa. Sebagai contohnya, mereka mampu untuk meneruskan peningkatan quality idea, serta memilih ide terbaik daripada banyak ide. Konsep yang seterusnya adalah mengamalkan cara pengurusan asas jual beli yang mudah, di mana murid hendaklah sentiasa didedahkan agar mereka mampu untuk menguasai kemahiran ini. Antara proses yang terlibat adalah seperti menilai pelaksanaan proyek dan merancang satu proyek dengan teliti. Seterusnya adalah menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi vokasional. Apabila murid memiliki kemahiran seperti ini, mereka akan mampu untuk mereka cipta dan menghasilkan produk yang berdaya saing. Sebagai contohnya, melalui teknik ini, mereka akan mampu untuk menghasilkan produk yang sama dengan menggunakan teknologi yang berlainan. Konsep yang terakhir adalah mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan, di mana terdapat 5 prinsip amalan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan, yaitu tanggung jawab sosial, prinsip keadilan, prinsip hak manusia, prinsip otonomi, dan prinsip ketulusan. Apabila kesemua amalan ini diamalkan, ini akan mampu mendorong murid mempunyai tingkah laku yang bertanggung jawab kepada masyarakat, dan seterusnya akan menjadikan mereka seorang usahawan yang berjaya. Seterusnya adalah isu dan cabaran beserta cadangan pemerkasaan pelaksanaan. Bagi pelan tindakan keusahawanan ataupun PTK, terdapat banyak isu dan cabaran yang dihadapi. Antaranya adalah seperti pelajar berberhati untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya.
Hal ini didorong oleh perasaan ragu-ragu, kurangnya pemahaman dan juga keyakinan dalam diri mereka bagi bidang keusahawanan. Dana yang tidak mencukupi juga merupakan salah satu daripadanya, di mana peruntukan dana hanya digunakan untuk pelaksanaan program yang mampu memberikan impak yang besar saja. Seterusnya, pola pemikiran keusahawanan untuk mendepani ketaktentuan permintaan landscape perniagaan yang sentiasa berubah, tiada kolaborasi, tenaga pengajar tidak melibatkan diri, juga merupakan antara isu dan cabaran yang terpaksa dihadapi dalam mencapai matlamat PTK. Dari sudut cadangan pemerkasaan pula, berikut merupakan cadangan-cadangan yang boleh dilakukan dalam menangani isu-isu yang berlaku. Bagi isu pertama, pihak IPT boleh memperkasakan pelaksanaan program ataupun bengkel bagi menarik lebih ramai generasi terlibat dalam bidang keusahawanan. Untuk isu kedua pula, pemilihan program perlulah lebih kritikal agar dapat meminimumkan penggunaan kos. Untuk isu ketiga pula, pemerkasaan pelaksanaan program seperti sharing session dan forum keusahawanan yang mampu menjana pola pemikiran kreatif, kritis dan inovatif. Untuk isu yang keempat, tiada kolaborasi, pihak IPT boleh mempertingkatkan lagi kejalin hubungan antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. Dan untuk isu yang terakhir iaitu tenaga pengajar tidak melibatkan diri, cadangan yang boleh dilakukan adalah dengan mengadakan kursus bagi meningkatkan kemahiran mereka. Seterusnya kita masuk pada isu dan cabaran panduan pendidikan keusahawanan bersepadu. Pertama, standard kandungan kurikulum. Ilmu keusahawanan yang dimiliki oleh para pelajar masih di peringkat umum dan asas. Kedua, pengembangan minda keusahawanan. Pengembangan minda untuk memberi inspirasi kepada pelajar masih kurang dalam kalangan pelajar IPT walaupun budaya keusahawanan telah diterap secara mendalam. Penyelidikan dan pengkomersialan. Kekurangan dana penyelidikan menyukarkan penyelidik dan pembangunan konsep pembuktian, pembangunan prototipe dan membawa produk ke pasaran. Keempat, pendekatan pengajaran dan pembelajaran kurang motivasi semasa proses pengajaran tersebut berlangsung. Kepimpinan dan urus takbir. Pucuk pimpinan tertinggi amat mempengaruhi dalam membuat keputusan dan apabila membuat keputusan yang perlahan akan menghalang untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi. Helix quadruple. Terdapat pengasingan antara kolaborasi IPT, agensi industri, dan community dalam hubungan IPT. Untuk cadangan pelaksanaan, panduan pendidikan keusahawanan bersepadu menghubungkan standard kandungan kurikulum dengan dunia perniagaan sebenar, yaitu kurikulum haruslah bercirikan teknologi dan pelajar akan didedahkan dengan pengalaman sebenar. Pelajar akan didedahkan dengan pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Mempelbagaikan sumber dana perlu dilakukan. Ini boleh dilakukan melalui perkhidmatan khusus seperti perundingan dan latihan daripada industri keusahawanan yang sedia ada. Amalan pengajaran integratif dan pembelajaran inovatif di IPT melibatkan kajian kes sebenar dan pelajar mengembangkan idea perniagaan mereka sendiri. IPT keusahawanan memerlukan kepimpinan yang jitu dan perlu menggalakkan gaya pemikiran kepimpinan keusahawanan. IPT perlu kaitkan aktiviti penyelidikan, pendidikan, dan industri komuniti yang lebih luas untuk mempengaruhi keseluruhan ekosistem pengetahuan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada cabaran isu terhadap pelaksanaan IMK ni lah. Isu yang pertama ataupun cabaran yang pertama adalah tahap penerimaan murid yang rendah terhadap elemen keusahawanan. Contohnya, tidak semua murid merasa elemen keusahawanan ini penting. Jadi ini menjadi cabaranlah kepada guru untuk menarik minat murid tersebut. Okey, poin yang kedua adalah kekurangan pengaplikasian kemahiran kritis dalam kalangan murid. Contohnya, guru kurang menerapkan pemikiran kritis ke arah keusahawanan kepada murid semasa PDP di kelas. Okey, poin yang ketiga adalah kekurangan prasarana dan infrastruktur keusahawanan. Contohnya, kekurangan kemudahan terutama di kawasan luar bandar menyebabkan guru sukar memupuk kemahiran murid berdasarkan teknologi keusahawanan. Dan poin yang keempat adalah sikap guru terhadap bidang keusahawanan. Sikap guru yang tidak menitik beratkan bidang keusahawanan dalam IMK ini menyebabkan murid kurang berfikir ke arah keusahawanan tersebut. Okey, seterusnya saya akan sambung pada bahagian cadangan pelaksanaan IMK. Cadangan kami yang pertama adalah meningkatkan aktiviti keusahawanan di sekolah. Contohnya, mengadakan program seperti karnival keusahawanan dan pertandingan inovasi. Hal ini akan menarik minat pelajar sekaligus menambah ilmu mereka dalam bidang keusahawanan ini jugalah. Seterusnya adalah usaha dan peranan pihak kerajaan.
Pihak kerajaan berperanan untuk memberikan inisiatif dari aspek keuangan serta perkhidmatan nasihat, khususnya individu yang berminat untuk menjadi seorang usahawan, juga termasuk pelajar lah. Oke, seterusnya, meningkatkan kemahiran guru. Contohnya, melalui kursus keusahawanan. Hal ini penting bagi meningkatkan kemahiran guru, terutama sekali dalam merancang strategi pengajaran, melakukan penilaian pembelajaran, serta meningkatkan pengetahuan pengajaran dengan menggunakan teknologi keusahawanan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembentangan pada kali ini, kita buat rumusan ringkas sedikit. Tadi kita sudah membentangkan beberapa elemen dalam keusahawanan seperti PTK, YAI, dan IMK. Yang kita dapat lihat adalah isu-isu yang timbul, beberapa isu yang timbul dalam elemen masing-masing. Oleh hal yang demikian, kita harus mengambil langkah-langkah yang proaktif dan bijak bagi mengatasi isu ini agar elemen keusahawanan ini dapat dipertingkatkan lah. Sekian, terima kasih.